Alright, alhamdulillah kembali dalam Assalamualaikum. Okey, tentang beribadahlah walaupun sakit. Beribadahlah walaupun sakit. Sebab apa? Sebab ada keringanan-keringanan tertentu yang diberikan. Jadi bersama saya di studio tidak lain tidak bukan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak sabar nak berdemonstrasi ni. Saya bersama Ustaz Dr. HD. Kita nak mulakan dengan wuduk dulu Ustaz ya? Betul, wuduk. Wuduk. Saya serahkan pada Ustaz terus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ardi, kepada sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jadi di hadapan kita ni sebenarnya ada spray. Okey. Kemudian kita ada bedak untuk tayamum lah. Bedak tayamum ataupun kita ambil debu lah. Kalau kita sebut kita ada debu. Debu tanah yang suci. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang Ustaz sebut tadi, ada keadaan-keadaan yang perlu kita teliti. Yang pertama, contohnya sebelum kita nak buat demo ni, bagaimana nak berwuduk Ustaz untuk orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit, yang menguruskan orang yang sakit, maka insya-Allah dia tengok, dia akan faham macam mana kita nak orang kata nak ambil wuduk untuk orang yang sakit. Selalu dia ambil. Kita ambil sendiri. Tetapi ni orang lain pula. Tolong ambilkan. Kalau kita bersentuh lelaki dan perempuan akan membatalkan wuduk. Yes. Jadi isteri bagaimana dia nak mewudukkan suami, sedangkan dalam rumah tu dia dengan suami je ada. Betul. Dia jaga suami je. Maka dalam perbahasan ulama, kata para alim ulama, dibenarkan untuk isteri mengambil wuduk ke atas suami. Maka kata ulama, isteri yang berada dengan suami yang tidak ada orang lelaki terpaksa mengambil wuduk untuk suaminya, maka suaminya tidak akan batal wuduk. Okey. Tidak akan batal wuduk dan wuduknya sah dan solatnya sah. Baik, bagaimana kita nak mengambil wuduk ke atas orang yang sakit? Okey, kita spray kat tangan kita. Kemudian siapa yang niat? Dia yang niat. Kita kata, bang, okey, abang niat saya nak basuh muka abang. Okey. Jadi dia berniat untuk mengangkat hadas kecil. Okey. Dan kita sapukan kat atas muka daripada atas, daripada atas ke bawah. Okey. Seperti mana kita wuduk seperti biasa. Betul. Jangan angkat tangan. Okey. Jangan angkat tangan. Nak pusing macam mana kita nak pusing tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan kita angkat tangan kemudian kita letak balik. Dia samalah seperti kita wuduk. Kita dah wuduk muka kita, kemudian kita angkat tangan, dah jadi air yang melekat di sini, air mustakmal disebut. Okey. Jadi kalau kita letak, kita punya wuduk basuhan pertama tidak dikira. Tak dikira. Okey. Jelas Yes. Jadi apa beza yang ni, sapu ataupun basuh? Kita basuh. Sebab tu bila kita basuh, pastikan air tu menitik. Beza basuh dengan sapu adalah basuh air tu mesti menitik. Sapu air tak menitik. Contoh bila Ustaz tengok tengok betul-betul fokus Bila Ustaz letak, jatuh tak air tu dekat badan? Nampak jatuh kan? Jadi bila jatuh itu sudah dikira itu sebagai basuhan. Kalau kita ambil air sikit kemudian kita sapu, air tak jatuh daripada tempat kita wuduk tu, maka itu dikira sapu, bukan basuh. Sebab tu ulama kata dia basuh mesti air dia kan dia banyak sedikit, kemudian kita sapu saja daripada atas sampai ke bawah. Baik. Minta maaf basah. Seronok dia studio kita ini. Tak apa, janji penonton faham. Ini cara dah selesai. Baik, kemudian dah 3 kali. Kemudian kita cakap, bang, saya nak basuh belah tangan kanan. Gunakan belah kanan pula. Tangan kanan. Macam mana kita nak buat? Duduk je. Tangan kanan macam mana kita buat? Kita angkat tangan dia. Kita spray je. Spray. Tengok ada akan jatuh. Air akan jatuh. Nampak? Betul. Air menitik ni, ini dah dikira sebagai basuhan. Kemudian kita hanya sapu saja. Sapu, meratakan air. Ini disebut adalah meratakan air keseluruhan tempat. Di jari-jari cerah jari ni kita sapu. Rata. Sama ada kita buat sekali pun tak apa, sebab sekali basuhan sekali itu jika sempurna itu adalah wajib, 3 kali adalah sunnah. Okey. 3 kali nak buat, spray lagi sekali, kita sapu lagi. Begitulah ulang sebanyak 3 kali. Kanan dan kiri sama. Bila dah masuk kiri, bang, saya nak sapu belah kiri pula. Kita bercakap tak ada masalah. Tidak jadi masalah kalau sekiranya kita bercakap ataupun dia wuduk, tidak jadi masalah. Cuma kata ulama, bila kita berwuduk ni lebih baik dalam keadaan kita
menghayati apa yang kita ambil, kita sedang lakukan. Jadi tangan kiri pun sama, kita spray. Okey. Kita gosok sehingga ke siku macam tadi, sama macam kita berwuduk. Okey. Okey, sebanyak 3 kali. Okey, habis. Kemudian kepala. Kepala macam biasa, 3 helai rambut. Macam abang kita ni rambut dia kan. Smart, kita ambil 3 helai pun tak apa. Kan 3 helai tak apa, ataupun keseluruhan rambut pun tak apa. Kita sapu. Okey, kemudian kaki. Baik, kaki kanan kita angkatkan seluar, kita sebut kepada dia kita nak basuh kaki kanan sebab dia mungkin terlantar. Jadi kita basuh. Kita spray sehingga air itu jatuh, kemudian kita gosok kakinya. Angkat, kita gosok. Di celah-celah, orang kata di celah-celah ni disebut kita meratakan air tu, kita gosok. Sehinggalah kita rasa dah sempurna basuhan kali pertama, dan begitu juga kita ulang kali kedua dan kali ketiga, kaki kanan dan kaki kiri. Maka selesailah wuduk bagi orang yang sakit. Tapi ada juga yang macam ialah macam nak tayamum kan, macam ada kawasan-kawasan yang tak boleh kena air dan sebagainya. Yang tu macam mana Ustaz? Jadi sekiranya dia berbalut, dekat tangan ataupun dekat mana-mana saja anggota wuduk dia. Okey, anggota wuduk dia kita sebut faghsilu wujuhakum, muka, wa aydiyakum, tangan hingga ke siku, kan? Kalau belah kanan dan kiri, ru'us bi ru'usikum, kepala dia, wa arjulakum, kaki kanan dan kaki kiri. Itu anggota wuduk yang wajib. Jadi sekiranya dia berbalut, persoalan dia macam mana kita nak wudukkan dia. Yang ni yang kita kena tahu. Sama ada kita nak berwuduk ataupun kita nak tayamum, tengok situasi orang yang sakit itu. Sekiranya situasi orang yang sakit ini dia boleh kena air. Dia boleh kena air, maka kita kenakan dia padanya air. Tetapi sekiranya tidak boleh kena air, contohnya dia berbalut di sini, di penggelangan tangan dia. Sini boleh kena air tak? Boleh. Sini dia berbalut tak boleh kena air. Maka yang boleh kena air kita kenakan. Yang mana terdedah tu. Yang terdedah ni kita sapu je yang boleh kena air. Yang tak boleh kena air, kata ulama ada 2-3 cara untuk kita mengambil tayamum untuk dia. Ada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, semuanya dalam mazhab Syafi'i, sekiranya dia dalam keadaan dia keluar pergi kerja berwuduk. Ni jenis iman hebat ni. Keluar kerja berwuduk dulu, bagus. Kemudian aksiden. Dalam keadaan aksiden tangan patah. Pergi doktor balut semua. Waktu itu sekiranya dia nak solat sekejap lagi, dia hanya melalukan air di atas balutan. Sekiranya boleh. Sini dibalut, contoh sini dibalut, ambil sapu saja. Kan? Lalukan air di atas balutan. Bayangkan dibalut di atas balutan. Maka hukumnya sah. Tak perlu solat dia, tak perlu ulang, wuduknya sah. Sekiranya dia tadi tak berwuduk. Sebelum daripada nak tempat kerja, dia berbalut. Macam mana? Tadi Ustaz kata dia kena berwuduk dulu. Inilah pandangan dalam mazhab Syafi'i yang minoriti kata dalam mazhab Syafi'i tidak jadi masalah walaupun dia tidak berwuduk, tetapi tangannya sudah berbalut. Dia tak berwuduk sebelum daripada tu. Maka dia boleh buat 2 kaedah. Kaedah yang pertama, bayangkan ni tangan dia berbalut. Muka seperti biasa, kita spray. Kemudian kita dah basuhkan tangan dia. Sempurna kan? Dah basuh tangan dia. Kemudian yang ni macam mana kita nak buat? Yang pertama, seperti mana yang kita sebutkan tadi, kita tayamumkan dia. Tayamumkan dia seperti biasa. Jadi kita ambil daripada sini, kan? Lepas habis daripada sini, sebelum kita nak pergi ke belah kiri, kita tayamumkan dia. Itu cara kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita ambil wuduk sampai sini, yang sini tak buat lagi. Kemudian kita selesaikan belah kiri. Kemudian kita selesaikan kepala dia. Kemudian kita selesaikan kaki dia. Yang ni kita tak buat apa lagi. Barulah kita dah selesai, barulah kita tayamumkan dia. Kat situ je lah. Itu satu soalan yang bagus. Contohnya berapa kali ataupun berapa anggota yang tak boleh, sebanyak itulah dia kena tayamum. Tayamum ni dia sama je. Muka, tangan kanan, tangan kiri. Itu dikira sekali tayamum. Kalau sekiranya 3 anggota wuduk yang
berbalut. Okey. Jadi berapa kali dia kena tayamum? 3 kali tayamum, basuh muka, tangan. Itu barulah sekali untuk balutan. Okey. Kemudian dia tayamum sekali lagi untuk yang kedua, balutan. Yang ketiga, ini disebutkan dalam fatwa para alim ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Itulah yang dilakukan ketika mana anggota yang dibalut itu ada beberapa anggota. Kalau sekiranya satu saja anggota, sekali tayamum. Kalau ada 3 anggota yang tak boleh kena air, maka kata ulama 3 kali kita tayamum. Okey. Kalau sekiranya tangan kanan dibalut dan tangan kiri dibalut, ini dikira satu. Maksudnya, satu ini maknanya kalau kanan dan kiri dibalut, walaupun nampak 2, tetapi dia adalah satu tayamum. Kalau kaki kanan dan kaki kiri dibalut, dua-dua kaki berbalut. Tempat dia kira satu saja tayamum. Kalau muka dia berbalut, dikira satu tayamum. Kecuali kepala. Sebab apa kepala? Sebab kepala kalau dia berbalut, dia ada lagi tempat-tempat. Dia kata dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut sahaja. Maknanya kalau 3 helai rambut saja sudah memadai untuk mengesahkan membasuh kepala. Bukan membasuh, menyapu kepala. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita ambil bedak tayamum, ataupun kita kalau ustaz nak beli kat mana, tak beli tak apa, pergi dekat depan rumah, tanah yang ada di hadapan rumah yang bersih itu, kita ambil dan kita letakkan di hadapan kita. Contohnya kita ambil tanah depan tu kan, tanah yang tu, sebab dalam Al-Quran Allah sebut sa'idan thayyibah. Sa'idan ni yang ada yang timbul, thayyibah yang bersih. Jadi kalau sekiranya tanah depan rumah kita tu bersih, yang ada debu-debu ni dia yang halus yang berada di atas tanah. Jadi kita ambil, kita letakkan kedua tapak tangan kita ni di atas debu tu tadi. Okey, kita letak, kemudian kita nipiskan tanpa kita buat begini. Jangan buat begini. Kalau buat begini, maknanya itu dah dikira mustakmal. Jadi nak buat macam mana? Ratakan dia begini. Kemudian kita minta dia niat. Okey, niat dengan membasuhkan seperti macam tadi. Kita menyapukan ke muka dia. Daripada atas kita sapu ke bawah. Kan? Ni dia kena niat tayamum lah macam dia niat tayamum lah. Okey, kita sapu. Okey. Kita sapu macam tu cukup. Alright. Dia tak perlu macam air. Kalau air tu kita gosok kanan kiri kan untuk meratakan. Debu ni tak. Daripada atas kita turun pergi sampai ke bawah. Selesai. Itu dah selesai bahagian muka. Kemudian kita pergi pula tempat yang ada orang kata debu lagi, kita tepuk dan kita ratakan lagi. Okey. Bila kita ratakan, kita kena ingat bahagian yang kita untuk nak bertayamum ni kita bahagi 2. Nampak tak ada garisan. Setiap orang dekat tapak tangan tu ada garisan. Kalau kita tayamumkan dekat orang, kita tepuk dah meja ni sekali, kita dah kurangkan debu dia. Tangan kanan ni kita kena pegang. Jadi kita ambil, buat sama seperti mana kita buat tangan kita. Kita angkat ni, kita sapu sampai ke ni, sampai ke siku dia. Kemudian kita pusing, naik sampai ke atas sekali. Tak perlu nak gosok-gosok macam ni. Tayamum tak perlu digosok. Hanya kita lalukan semua anggota yang perlu kena tangan itu, maka kita gosok sehinggalah ke ibu jarinya. Sekali sudah cukup. Tangan kanan dah, tangan kiri pula sehingga selesai. Itu sahaja anggota tayamum. Muka dan tangan. Kedua tangan. Kaki tak perlu, kepala tak perlu. Kumur-kumur pun tak perlu. Jadi itu sahaja anggota yang disebutkan. Baik. Sikit lagi Ardi, Ustaz nak tambah. Tak apa. Seperti yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, sekiranya tangannya berbalut. Tu nak tanya tu. Okey, ni tangan ni berbalut. Okey, kita dah hudukkan muka dia, kita dah kenakan tangan dia. Betul? Sampai sini. Kemudian ustaz macam mana kita nak tayamum? Okey. Ini dah kita kenakan air wuduk. Okey. Yang ni kita nak kena tayamum. Okey, kita letak. Kata ulama boleh kita nak lap sebab bila kita sebut debu takut melekat. Kita lap muka dia, tangan dia, kita ambil debu tu tadi, kita letak, kita tayamumkan dia. Macam tadi, kita tayamumkan dia sekali, kita letak, kemudian kita angkat tangan dia. Kat sini tak boleh kan? Macam tadi, sama je kita lalukan dia atas, tayamum dia kena
keseluruhan Komplit seperti mana komplit. Situ, kemudian kita letak belah sini pula. Kita buat, sini tak ada berbalut. Tetapi kena juga. Sebab tayamum ni dia mesti muka dan kedua tangan. Okey, faham. Buat sampai habis. Okey, letak. Maknanya balutan tu tadi telah digantikan dengan tayamum. Okey, jelas? Maksudnya kalau tangan yang berbalut tapi still kena complete tayamum tu. Betul. Anggota muka dan tangan. Betul. Okey. Okey, dah komplit tu tadi, belah sini boleh kena air kan? Jadi kita sambung yang tadi, gunakan air. Kita gunakan air, kemudian tangan. Sebab kat sini yang tadi kan belah tangan kanan. Kalau tangan kiri pula berbalut, contohnya tangan kiri ni berbalut, ni berbalut, tangan kanan ni boleh kena air. Okey. Habiskan air dulu, basuh, dah habis basuh, kemudian pergi ke tangan kiri, basuh yang boleh kena, yang tak boleh ni baru ganti dengan tayamum. Okey. Tayamum seperti tadilah. Kalau kaki kanan, kan kita ikut urutan. Tangan lepas muka, tangan kanan, lepas tangan kanan, tangan kiri, lepas tangan kiri kita pergi ke kepala. Kemudian kaki kanan. Bila sampai ke kaki, Ustaz tunjuk ke kaki contohlah. Okey, letak kaki. Bila sampai ke kaki, kaki ni berbalut. Okey. Kaki kanan berbalut, dia dah berbalut sampai ni, patah. Okey, jadi kita nak tayamumkan dia. Sebab bila dah habis muka, tangan kanan, tangan kiri, dah kepala, kita nak kaki ni. Jadi kaki ni kita terus tayamum je. Tayamum tu tak perlu kaki. Tayamum seperti mana tadi? Sapu muka, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Dah menggantikan kaki kanan. Kemudian kaki kiri boleh. Kita spray lah air kaki kiri tadi. Jelas? Ustaz, kalau dua-dua berbalut, kanan pun berbalut, kiri pun berbalut. Jadi berapa tayamum kita kena tayamum? Sekalilah. Sebab kaki ni dikira sekali. Sekiranya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri berbalut. 2 kali. 2 kali. Jadi kita tayamumkan dia 2 kali. Sekali untuk 2 tangan, yang ni. Satu lagi adalah untuk 2 kaki. 2 kaki. Terima kasih sekali lagi Dr. HD. Nak salam sikit. Allahu Akbar. Terima kasih banyak atas perkongsian dan juga model kita tadi. Okey, kita nak berehat sekejap. Banyak lagi perkongsian dalam Assalamualaikum sekejap lagi. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Bapak Ansar. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. ಅತ್ತ ನಾನೇ உங்கே ಮುಂದೆ ನಿಸ್ಪಂದ್ವತ್ತ எனக்கு புரியுது